Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Akil Fadil channel. So untuk episod kita yang kedua dalam siri Sembang Sihat kali ni, aku nak bawakan dekat korang satu penyakit yang sangat sinonim dengan rakyat Malaysia. But before that, siapa yang tengok video ni tapi belum subscribe, tolonglah subscribe dulu Okay guys, penyakit yang aku nak huraikan untuk video kali ni adalah penyakit kencing manis ataupun bahasa saintifik dipanggil diabetes mellitus. Benda ni berlaku bila mana kandungan gula dalam darah korang melebihi paras normal ataupun 7 mol per liter dan juga ke atas lah. Basically kalau normal punya bacaan ialah dalam 4 mol per liter hinggalah 7 mol per liter. Okay, so benda ni berlaku disebabkan mungkin pankreas korang ada masalah untuk menghasilkan insulin dengan cukup, ataupun insulin yang dihasilkan itu tidak berkualiti ataupun tidak berfungsi dengan baik ataupun dia tidak berkesan. Di mana insulin itu sendiri adalah hormon yang membenarkan gula ni masuk ke dalam sel. Dia ni ibarat macam kunci ataupun jambatan lah daripada gula masuk ke dalam sel untuk sel ni menyahkan gula ni untuk bertukar menjadi tenaga lalu mengurangkan bacaan gula. Tanpa kunci ataupun tanpa jambatan ni, gula tidak akan dapat masuk dalam sel dan dia akan terus bertambah dan dan membuatkan bacaan gula dalam darah korang akan menjadi tinggi. So kencing manis ni terbagi kepada dua jenis, iaitu jenis yang pertama dan juga jenis yang kedua. So jenis yang pertama ni adalah disebabkan oleh autoimmune ataupun sistem imun badan kita yang pelik, di mana dia menyerang sel tisu dan juga organ dalam badan lalu membuatkan kita punya proses insulination kita jadi malfunction. So biasanya benda ni berlaku pada kanak-kanak dan sampai sekarang tak ada siapa pun tahu cara untuk mengelak daripada terkena kencing manis jenis yang pertama ni. But guys, don't worry, because why? Dalam 10 orang yang ada masalah kencing manis ni, mungkin 1 orang je datang daripada jenis yang pertama, and selebihnya adalah datang daripada jenis yang kedua yang benda yang kita boleh kawal. Iaitu kencing manis yang jenis 2 ni adalah disebabkan oleh gaya hidup, faktor pemakanan yang tak seimbang, kita kurang senam, rokok, di mana pengambilan gula dan kalori yang tinggi dalam seharian kita ni yang mana melebihi kita punya paras yang diperlukan oleh sel untuk bertukar menjadi tenaga. Lama kelamaan dengan gaya hidup ni kita maintain, dia akan membuatkan badan kita ni start rasa lali dan juga dia tidak memberi reaksi untuk keluarkan insulin untuk kawal gula dalam badan kita, dan membuatkan kita punya kandungan gula dalam darah tinggi dan lalu menjadikan itu satu faktor penyumbang kepada penyakit lain pula. So akibat daripada kencing manis ni ataupun kandungan gula dalam darah terlalu tinggi, dia akan menyumbang kepada banyak faktor-faktor penyakit lain seperti masalah buah pinggang, masalah saraf yang mengakibatkan kita punya kaki selalu sakit-sakit, mata kita rosak, dan yang paling tak best guys, dia akan meningkatkan potensi untuk kita terkena serangan jantung sebab kandungan gula dalam darah terlalu tinggi dia akan merosakkan pembuluh darah dan mengganggu kita punya sistem kardiovaskular. So sekarang ni macam mana korang nak tahu yang korang ni ada kencing manis ke tidak? So nak tak nak memang korang kena check lah kan, betul tak? Baru korang tahu berapa bacaan gula korang. But normally orang yang ada kencing manis ni dia selalu mengalami simptom-simptom seperti kerap kencing, kerap dahaga, selalu rasa letih, adalah disebabkan oleh gula yang diorang makan tadi ni ataupun diorang ambil ni tidak bertukar menjadi tenaga. So bila dia tak ada tenaga, memang dah dia rasa letih. Dan persoalannya sekarang ni untuk korang yang dah ada kencing manis ni, adakah penyakit ini boleh dirawat? Biasanya kalau korang ada kencing manis, korang pergi hospital, mungkin korang akan dapat dua benda ni lah. Dia tak bagi insulin, dia akan bagi korang ubat kencing manis. Yang mana ubat kencing manis pun ada macam-macam jenis, macam-macam fungsi. Dia bergantung kepada apakah punca korang ada kencing manis. Ada yang membantu untuk memecahkan kanji dalam makanan, ada yang membantu untuk mengurangkan kadar serapan gula dalam korang punya usus, dan ada yang menjadi pemakin ataupun catalyst supaya pankreas korang ni boleh keluarkan insulin yang lebih banyak. Namun benda ni hanyalah sekadar membantu untuk mengurangkan risiko kepada berlakunya penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh masalah kencing manis korang ni. And haruslah diingat yang pengambilan ubat-ubatan ataupun bahan kimia ni dalam jangka masa yang panjang akan memberi kesan yang negatif juga terhadap badan kita, terutama sekali buah pinggang. Oleh itu guys, mulakanlah jaga kita punya pemakanan, amalkan gaya hidup yang lebih sihat, kurangkan gula, berhenti rokok, bermula daripada sekarang. Okay guys, so itu sahaja perkongsian aku untuk video kali ini, and thank you for watching. Assalamualaikum, bye bye.